pada tahun 90, Angkatan Perpaduan Ummah ataupun APU, satu gabungan di antara PAS dan Semangat 46, telah mengambil alih Kerajaan Negeri Kelantan. Pada tahun 2000, 10 tahun kemudian, saya telah interview Menteri Besar Kelantan, Tok Guru Nik Aziz. Ini 10 tahun kemudian. Dan Nik Aziz telah beritahu saya mereka masih menghadapi masalah sabotaj. Ramai lagi pegawai-pegawai kerajaan di dalam Kerajaan Negeri Kelantan masih taat kepada kerajaan lama. Dan walaupun sudah 10 tahun PAS memerintah, masih ada lagi saki-baki loyalis kerajaan lama yang berusaha untuk sabotaj Kerajaan Negeri Kelantan untuk menjatuhkan PAS. Fikirlah 10 tahun kemudian. Masih lagi Kerajaan Negeri Kelantan menghadapi masalah sabotaj dalaman oleh pegawai kerajaan. Pada tahun 99, saya telah pergi ke Terengganu dan saya nak buat satu tinjauan tentang boleh tidak masa tu barisan alternatif belum lagi ditubuhkan, tetapi PAS bersama PKR telah pun berpakat. DAP semasa tu belum lagi. Mereka masih nak jauhkan diri dari PAS. Tetapi PKR dan PAS sudah pun bekerjasama, cooperate. Dan tujuan saya ke Terengganu ialah untuk buat tinjauan, is it possible to topple the Barisan Government in Terengganu. Saya jumpa ramai pegawai kerajaan yang memang saya kenal lama sebab saya 20 tahun dulu di Terengganu, dan ada juga bekas old boy MCKK. Dan mereka beritahu saya, boleh katakan hampir semua pegawai kerajaan di Terengganu sudah tidak menyokong UMNO. Dan sebab mereka tidak menyokong UMNO ialah kerana mereka sudah muak dengan Menteri Besar Wan Mokhtar. Masa tu Wan Mokhtar menjadi Menteri Besar lebih lama dari Mahathir jadi Perdana Menteri, the oldest. Dan Wan Mokhtar tidak mau letak jawatan, tidak mau give way kepada golongan muda. Masih lagi tahun 99 Wan Mokhtar nak bertanding one more round, last round. Dan oleh kerana itu pegawai kerajaan nak tendang keluar UMNO semata-mata supaya boleh pensionkan Wan Mokhtar. Biar Wan Mokhtar bersara. Dan betul, tahun 99 UMNO jatuh dan PAS PKR berjaya ambil alih Kerajaan Negeri Terengganu, seperti telah didedahkan oleh pegawai kerajaan Terengganu. Beberapa bulan kemudian Mahathir telah sekat pembayaran royalti minyak kepada Terengganu, dan Terengganu menghadapi kesukaran, financial problem. Dan pegawai kerajaan sudah tidak boleh tahan sebab tidak ada duit nak bayar allowance untuk nak bangunkan Terengganu. Setakat cuma bayar gaji. Itu pun mereka terpaksa potong balak di dalam hutan untuk nak bayar gaji pegawai kerajaan. Masa tu
hasil Terengganu hanya 300 juta dan perbelanjaan 600 juta. So they were short of 300 million. Dan Mahathir kata sekira Terengganu nak duit dan royalty minyak tu dianggar masa tu dalam 800 juta hingga 900 juta, hampir-hampir nak jadi 1 bilion, bermaknanya perlulah Terengganu kembalikan UMNO sebagai kerajaan. Tahun 2004, sebelum pilihan raya itu, saya berjumpa lagi dengan pegawai-pegawai kerajaan Terengganu. Mereka kata sudah tak tahan, sudah 5 tahun di bawah PAS, nampaknya Terengganu tidak akan ke mana, maka mereka akan benar UMNO balik sebagai kerajaan. Dan pada tahun 2004, selepas hanya satu penggal, satu term, kerajaan PAS PKR pun jatuh dan UMNO kembali sebagai kerajaan sampai ke tahun 2018 baru ini. Jadi peranan pegawai kerajaan, kalau kita ambil contoh Kelantan dan Terengganu selepas itu, memang penting. Dan pilihan raya yang lepas pun, bulan Mei 2018, ramai pegawai kerajaan termasuk polis, tentera, semua telah mengundi untuk Pakatan Harapan. Itu satu dari sebabnya Barisan Nasional jatuh. Dan bukan saja setakat undi, walaupun pegawai kerajaan, kalau kita ambil kira tentera polis, hanya 1.6 juta pengundi dibanding dengan 12 juta. 12 juta yang keluar mengundi, hanya 1.6 juta, bermaknanya 10% lebih sikit saja pegawai kerajaan. Tetapi bukan saja undi mereka, tapi peranan mereka untuk sabotage government. Dan mereka berjaya sabotage Barisan Nasional, bukan saja melalui ballot box atau kotak undi, tetapi berbagai-bagai lagi cara. Dan ini terbukti di Kelantan dan juga terbukti di Terengganu kalau kita nak ambil kira kerajaan negeri. Dan kalau kita tengok Sabah Sarawak pun sama. Tanpa peranan pegawai kerajaan, susah kerajaan negeri nak mempertahankan kedudukan mereka. Ini yang dipanggil deep state. Deep state di mana musuh dalam selimut kalau ikut istilah orang Melayu. Dan peranan musuh di dalam selimut di kalangan pegawai kerajaan ni memang bisa, memang bahaya. Sekarang ni kerajaan Muafakat Nasional melalui Perikatan Nasional telah memerintah selama sebulan lebih sikit. Katalah dalam 5 minggu. Tetapi sekira kerajaan Muhyiddin ataupun kerajaan Perikatan Nasional ini nak mempertahankan kedudukan mereka, mereka terlebih dahulu kena bersihkan kerajaan. Dalam usaha kita mengatasi masalah coronavirus COVID-19 ini, ada satu lagi virus yang sama bahaya ataupun lebih bahaya. Kita kena ingat, masalah COVID ni masalah kesihatan untuk mengelak dari ramai orang mati. Mungkin Malaysia boleh elak daripada sampai berpuluh-puluh ribu rakyat mati macam di negara lain. Tapi isu kesihatan ataupun mengurangkan jumlah kematian rakyat mungkin satu isu yang penting, tapi banding dengan isu ekonomi lagi besar kesannya kepada negara.
Once we have overcome the health crisis, a bigger crisis is ahead of us. A bigger crisis is waiting for us, and that is the economic crisis. Krisis ekonomi 10 kali lagi besar dibanding dengan krisis kesihatan. Dan inilah di mana pegawai-pegawai kerajaan yang masih taat kepada Pakatan Harapan boleh sabotage kerajaan. Semua usaha kerajaan untuk mengatasi masalah ekonomi boleh digagalkan oleh musuh dalam selimut. Jadi, dalam usaha kita mengatasi masalah health crisis ini, krisis kesihatan, kita juga perlu usaha untuk nak prepare, bersedia untuk krisis yang 10 kali lagi dahsyat, iaitu krisis ekonomi. Dan kita mungkin boleh menang lawan virus ataupun coronavirus COVID-19 ini, tapi kita akan gagal melawan satu virus yang lebih besar, iaitu virus bernama Pakatan Harapan. A worse virus. Dan hanya satu cara saja. Kalau kita nak menang untuk melawan virus ekonomi ataupun virus pakatan ini, iaitu kita kena bersihkan kerajaan, kita kena sanitize the government, we have to get rid of all the parasites dan ganti dengan pegawai-pegawai, ketua-ketua GLC yang terbukti taat kepada kerajaan yang ada. We cannot afford traitors in the government. We cannot afford disloyal people in the government. We cannot afford musuh dalam selimut yang taat kepada Pakatan Harapan dan yang akan berusaha untuk menggagalkan semua rancangan kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Kalau tidak, Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional dan juga Perdana Menteri Muhyiddin Yassin will not survive this year. Dan silap-silap kalau tidak berjaga, apabila Parlimen bersidang semula, bukan saja undi tidak percaya akan dibentang terhadap Muhyiddin Yassin, tapi rakyat akan bangun untuk memaksa Muhyiddin Yassin letak jawatan kerana kegagalan kerajaan yang ada untuk mengatasi masalah kewangan atau masalah ekonomi negara. Dan ini boleh berlaku. Dan saya tahu dalam masa ini pun sedang berlaku satu usaha untuk memecahkan Muafakat Nasional. Oleh kerana Perikatan Nasional atau Kerajaan Perikatan Nasional ini bergantung kepada Muafakat Nasional. Dan sekira Muafakat Nasional ni hancur, maka Kerajaan Perikatan Nasional juga akan hancur. Jadi, di dalam Perikatan Nasional itu sendiri, ada pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk memecahkan PAS dan UMNO. Dan sekira mereka berjaya melagakan PAS dan UMNO, menyebabkan UMNO dan PAS clash, dan sekiranya pecah Muafakat Nasional kerana peperangan di antara PAS dan UMNO, maka Perikatan Nasional juga akan jatuh. So be careful. Musuh dalam selimut bukan saja setakat pegawai kerajaan, tetapi pemimpin-pemimpin di dalam perikatan itu sendiri yang ada nak cuba pecahkan muafakat supaya Kerajaan Perikatan Nasional akan jatuh. Be careful. That's happening even as we speak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.